Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbih وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع درجة في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعته يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Kita diberi kesempatan, peluang, nikmat oleh Allah Ta'ala pada ketika ini, sehinggalah kita menggunakan segala-gala yang Allah kurniakan untuk mencari ketakwaan, meningkatkan ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah. Maka inilah hamba yang bijak yang Nabi sebut, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Iaitu orang yang cerdik adalah orang yang menggunakan dirinya, memenatkan dirinya, mengorbankan jiwanya semata-mata untuk amalan selepas dia mati. Amalan selepas mati. Persediaan kita cari sekarang untuk kekayaan kita setelah kematian, lima ba'dal maut. Wal ajizu, kata Nabi, orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawaha, yang mana dia lebih suka melayan diri dia, nafsu dia. Nafsu mungkin waktu ni ialah ada orang yang mungkin pergi kuliah tempat lain, ataupun ada juga yang lebih selesa dengan rehatnya, dengan apa, sedangkan dia tidak mengorbankan masanya, jiwanya untuk meningkatkan iman, taat perintah Allah, menambah ketakwaan dan juga menghapuskan dosa kita bila kita berada dalam majlis ilmu, meningkatkan darjat kita di sisi Allah Ta'ala. Inilah mujahadah, dan kebetulan kita sampai ke tajuk mujahadah. Muka surat buku yang sama cetakan dengan saya, muka surat 72. Mujahadah, tajuk mujahadah, hadis yang ke-9. Inilah mujahadah, maksudnya kita korban keselesaan kita. Kita korbankan benda yang menyeronokkan hawa nafsu kita semata-mata untuk Allah, untuk akhirat kita. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud, maksudnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata pada suatu malam, baca Arabnya saja. Qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam lailatan fa atala al-qiyam hatta hamamtu bi amri su'in. Qila wa ma hamamta bih? Qala hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Muttafaqun alaih. Satu malam saya salat bersama-sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu salat apa malam ni? Itu salat sunat, bukan salat isyak, bukan salat maghrib, bukan subuh. Ni sembahyang sunat tengah malam tu, tahajud lah, qiyamul lail. Jadi Rasulullah ada tempat khas Nabi sembahyang sekarang ni dalam masjid Nabi lah. Kalau dulu di luar masjid, belakang rumah Sayyidina Ali, maqam Nabi paling depan kan, dekat dengan kiblat. Lepas tu belakang maqam Nabi tu rumah Fatimah dengan Ali. Belakang tu ada tempat yang Nabi selalu sembahyang sunat, tahajud. Dia ada mihrab. Tahu mihrab? Mihrab ni yang imamnya lah melengkung tu kan, buat imam duduk tu. Ada mihrab di situ.
Jadi dalam Masjid Nabawi ada berapa mihrab? Sekurang-kurang ada, yang kita nampak ada 4. 4 mihrab. Yang orang lelaki nampak, orang perempuan tak nampak ni. Sebab bukan kawasan perempuan. Kawasan pertama mihrab imam depan sekali. Itu mihrab imam dulu ni sejak sampai tahun 2000 apa Covid 2019 18 19 tu dia masih guna yang mihrab paling depan, dinding paling depan. Orang lelaki je nampak. Lepas tu imam pindah ke mihrab Nabi sekarang. Dalam Raudah ada mihrab Nabi, tempat Nabi imam. Tempat Nabi imam. Tu pun orang perempuan saya tak nampak, dia buat dinding, tak nampak Raudah tu. Lepas tu belah kanan sikit daripada mihrab imam Rasulullah punya tu, kanan sikit itu mihrab Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman buat mihrab satu sebab masjid dah extend belah kanan panjang, dia nak bagi center lah kan. Jadi dia ubah ke kanan sikit. Itu 3 dah. Yang keempat, yang ni dah ditutup, iaitu mihrab Nabi sembahyang tahajud. Yang nama dia, nama orang namakan, dia ada pentas macam ni. Lebih kurang besar ni lah. Kan ada 3 saf tu. Lebih kalau kecil boleh pendekkan jadi 3 lah, ataupun kalau selesanya 2 saf. Jadi kecil je. Dia panggil dikkah tahajud. Dikkah tu tahajud. Dikkah ni pentas lah bagi orang tu, tempat Nabi sembahyang tahajud. Ada mihrab tapi dia tutup dengan rak Quran, kita tak nampak, nampak dinding sama aje. Tak nampak mihrab tu. Kalau orang nak pergi sembahyang, kalau dululah sejak saya lepas Covid ni tak ada peluang nak pergi sembahyang situ. Sebab dia tak bagi masuk Raudah tu lama-lama. Kan? Masuk sekejap keluar, masuk sekejap keluar. Jadi tak boleh nak sembahyang dulu, kita dapat sembahyang di situ. Tempat Nabi sembahyang. Kan? Tu dikkah tahajud. Belakang sikit ada satu lagi pentas lebih macam ni juga. Belakang tu lebih besar sikit lah, 2 kali ganda pada ni. Dia nama dikkah ahli suffah. Pentas tapak duduk ahli sufah. Kan? Jadi tempat Nabi sembahyang tahajud ni, Nabi akan sembahyang malam, ada sahabat lalu datang, dia akan jadi makmum lah. Antaranya cerita Abdullah bin Mas'ud try jadi makmum Nabi sembahyang tahajud. Fa'atala al-qiyama, Nabi berdiri lama sembahyang dia. Hatta hamamtu, sehingga aku terlintas dengan terlintasan tak baik. Orang tanya, apa dia lintasan tak baik tu? Kau terlintas apa? Dia kata, aku terlintas macam nak duduk je, tak larap diri dah. Ataupun nak mufaraqah tinggal Rasulullah. Okey. Hadis muttafaqun alaih. Perbahasan ahli fiqah, kalau makmum terlintas, imam sembahyang panjang sangat, makmum terlintas, Allah tak larat aku nak duduk, nak mufaraqah lah. Batal tak sembahyang? Okey. Kalau dia bukan azam, dia hanya lintasan. Allah lamanya tak larat, macam nak duduk je ni, nak duduk tak duduk, nak duduk confuse lagi, nak duduk tak duduk, tapi tak buat pun. Itu masih lintasan. Itu tak batal. Tak ada apa. Tapi kalau sungguh azam, oh imam ni kalau seminit lagi jarum saat tu sampai nombor 12 tak rokok juga, aku nak pisah mufaraqah. Nak tu maksudnya azam sungguh nak buat. Itu batal immediately. Kalau dia tak mufaraqah time tu, batal sembahyang dia. Batal sembahyang. Contoh juga orang perempuan, contohlah, buat contoh perempuan senang sebab jemaah perempuan ramai. Kat rumah jemur baju kan, tengah panas. Kita sembahyang Zuhur. Bunyi kilat gerung macam nak hujan. Oh, kalau hujan lagi nak pergi angkat kain. Memang nak angkat kain. Kalau tidak basah habis semua, kena marah dengan suami kan. Nak pergi angkat kain. Tu azam dah. Azam nak angkat kain. Maksud azam dia nak batalkan semayang, nak pergi angkat kain. Batal lah tu juga semayang dia. Hujan tak turun lagi. Dia kata kalau hujan nak pergi angkat kain, nak batal semayang pergi angkat kain. Batal waktu tu juga. Hujan walaupun belum turun. Jadi tak boleh dalam bab semayang, kita tak boleh terazam nak stop semayang kita yang belum selesai. Tak boleh. Lintasan, kalau hujan ni macam mana nak kena pergi ambil, tak ambil, tak apa nak semayang dulu kot, nak ambil baju ke nak. Masih 50-50 macam tu,
belum ada kata putus, keputusan yang putus, itu boleh lagi. Tak batal lagi lah. Macam Abdullah bin Mas'ud, dia kata aku terlintas macam nak berhenti je, nak mufaraqah je, nak duduk terus je. Tapi dia tak duduk pun. Dia tak bersungguh dalam tak nama azam lah. Kalau azam ni memang nak buat sungguh. Lain lintas je dengan lain. Dengan azam tu beza. Kalau dia kena naik mufaraqah. Tadi macam imam lama berdiri kan, kita dah tak larat, lutut dah bergetak kan. Tak tahu tiba-tiba memang nak mufaraqah, saya mufaraqah dengan imam ataupun saya tak nak ikut imam. Tu niat mufaraqah tu. Saya berpisah, duduk ke nak rokok terus, nak sujud terus pun tak ada masalah. Teruskan. Kan. Jadi kalau nak pisah dengan imam kena mufaraqah betul-betul lah. Jadi sungguh. Jadi kalau dah berazam tu dah kira sungguh niat mufaraqah dah tu. Azam tu, hujan turun nak pergi baik. Ataupun duk tunggu orang datang ni, mana tak sampai-sampai lagi, kita sembahyang dululah. Satgi kalau dia picit loceng nak kena buka pintu. Tengah sembahyang ni, kalau picit loceng kena pergi buka pintu. Seolah nak putuskan sembahyang kita, nak stop. Batal sembahyang kalau tak mufaraqah, kalau tak selesaikan waktu tu. Kan? Jangan. Jadi kita kena kalau picit loceng pun nak habiskan solat dulu. Okey lah, nak habiskan solat dulu sampai habis. Jadi terlintas macam tu punya nak sebut lamanya Nabi sembahyang. Kenapa hadis ni letak dalam mujahadah? Kesungguhan. Mujahadah ni maknanya bersungguh-sungguh. Nabi bersungguh-sungguh walaupun dia ni dah jamin syurga, diampun tak akan tercatat dosa, tetap syurganya paling tinggi daripada segala manusia, pun bersungguh sembahyang macam tu. Kalau kita dapat jaminan dah cop engkau ahli syurga dah, dapat wahyu, sembahyang pun ujung-ujungnya kan, buat pun laju-laju dah lah, apa aku syurga dah kan. Tapi sebenar-benarnya orang lagi dekat amalan dia dengan Allah, lagi dia risau, lagi dia takut dengan Allah. Bukan lagi dia berani-berani buat, tinggal dia lagi takut kalau aku tak buat elok-elok ni, tak. Pasal apa? Dia lebih nampak cacat diri. Mungkin semayang dia yang banyak pun belum tentu Allah terima. Boleh jadi semayang dia banyak cacat, banyak kurang, mungkin tak terima, takut sangat, menangis-nangis dia. Padahal dia orang banyak amalan, banyak istighfar, banyak zikir. Itu sebenarnya orang yang lagi dekat dengan Allah, lagi takut dengan amalan dia, takut dengan Allah. Bukan lagi ego, lagi kononnya dia banyak amalan, lagi tunjuk dabik dada macam tu. Aku ni semayang tahajud tak pernah tinggal, berpuluh tahun dah. Cerita ke orang, Allah takkan kau buat rakaat tak ada apa, cikguku ya, aku buat semalam 20 rakaat. Kalau timbul macam tu, berarti mungkin boleh jadi yang lama tu tak ada apa pun, duk kosong je, apa pun tak jadi. Dia jadi sombong. Sebenarnya amalan kita yang banyak membentuk peribadi kita semakin tawaduk. Semakin takut Allah, semakin tawaduk. Itu sebenar-benarnya. Ni amalan banyak tak membentuk peribadi, berarti amalan tak berkesan. Dia makan ubat patut sihat, tapi makan ubat duk sakit macam tu juga, simptom dia duk ada lagi, ubat tu tak berkesan lah tu. Kan? Soalah macam itulah. Okey, hadis seterusnya. Begitulah para sahabat baginda Nabi SAW ni, walaupun ramai di kalangan sahabat yang Nabi dah jamin orang ni takkan masuk neraka, orang ni ahli syurga. Contohnya ahli Badar, takkan tercatat dosa walaupun dia buat dosa. Allah takkan catat dosa. Mana ada ahli Badar buat dosa? Dah mentang-mentang dapat jaminan daripada Rasulullah, Allah takkan catat dosa walaupun buat silap. Koklah dia seronok, mainlah kita enjoy buat maksiat dulu. Tak ada. Lagi banyak dia tunduk pada Allah. Ahli Badar, ahli yang berbai'ah dengan Nabi di Bai'atul Ridwan. Bila Bai'atul Badar, perang Badar tahun bila? Ni soalan ujian sikit ni. Tahun 2 Hijrah, bulan Ramadan, Badar. Ahli yang berbai'ah dengan Nabi di Bai'atul Ridwan. Tahun bila berlaku Bai'atul Ridwan? Tahun, seorang je jawab ni. Tahun 6 Hijrah.
Kan? Kan? Kena ingat ni tarikh-tarikh ni. Tahun 6 Hijrah. Dalam 6 Hijrah tu, di satu tempat tu ada dua nama, dua perjanjian. Satu saya sebut tadi, Bai'atu Ridwan. Itu perjanjian Nabi dengan sahabat-sahabat Nabi. Dengan orang Islam lah. Dengan sahabat-sahabat yang ikut daripada Madinah. Di Hudaibiyah. Nama tempat tu Hudaibiyah. Bai'atu Ridwan ni perjanjian Nabi, perjanjian sahabat yang 1,500 orang dengan Nabi. Tak terlibat orang kafir. Ada waktu tu juga berlaku perjanjian damai Hudaibiyah, namanya Sulhu Hudaibiyah. Sulhu ni perjanjian damai. Genjatan senjata damai di Hudaibiyah. Jadi dalam satu tempat, tahun yang sama, peristiwa yang sama. Cuma dengan orang Islam, nama Bai'atul Ridwan. Berlaku perjanjian Hudaibiyah dengan orang kafir musyrik Mekah. Faham tak? Jadi semua tu 6 Hijrah. Dalam Bai'atul Ridwan, perjanjian Nabi dengan sahabat-sahabat 1,500 orang. Semua berjanji setia taat dengan Nabi, takkan langgar arahan Nabi. Nabi sebut, yang berbai'ah dengan aku di Bai'atul Ridwan ini takkan dikenakan azab neraka. Takkan dikenakan azab neraka. Maksud selamat syurga lah. Itu janji Nabi. Tapi mereka tetap tunduk, patuh, takut, taat pada Allah dan Rasul. Taklah jadi egonya, tak ada jadi sombongnya, kan? Itu sepatut tu buat ubat yang berkesan. Ubat tu kesan sungguh, kan? Kalau masih jadi ego, masih jadi sombong, masih banyak dah amalan, semayang tak pernah tinggal, duk sombong juga, kan? Hati tu masih kotor, penyakit masih duk ada, penyakit hati. Takabur, riya, ujub, sum'ah, kan? Asyik nak hina orang, dengki dengan orang, nak mutus silaturahim sewenang-wenang. Ini penyakit duk ada lagi, makan ubat lama dah. Ubat tak berkesan tu, kan? Ubat expired date ke apa, kan? Contohnya kosong, ubat tak berkesan, penyakit tu ada lagi. Kena betul-betul hilangkan penyakit tersebut. Mudah-mudahan Allah hilangkan penyakit hati kita dengan amalan-amalan yang kita buat. Antaranya ni, amalan ni ubat juga ni. Datang ke kuliah ni ubat dia, nak bersihkan hati kita. Jadi Abdullah bin Mas'ud terlintas macam tu. Okey, tengok hadis satunya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis yang ke-10, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat pergi kubur, yatba'ul mayyit salasah, ada 3 benda yang akan ikut Nabi, ikut mayat. Yang pertama, ahluhu, apa dia? Keluarganya. Maluhu, hartanya. Amaluhu, amalan dia. Amalan dia ada 2. Amalan yang bentuk baik, amalan yang tak baik, jahat. Fayarji'u thnan, yang 2 akan balik, tak tunggu kat kubur. Siapa dia yang 2 balik tu? Ahluhu wa maluhu, ahli keluarga dia dan juga harta benda dia, tak akan duduk kat kubur balik. Wa yabqa amalu, yang kekal duduk teman kubur tu amalan semata-mata. Dua-dua lah, yang baik ke yang buruk ke duduk teman tu. Kalau banyak yang buruk, habislah siksaan. Ini hadis ni kenapa letak dalam mujahadah, suruh kita buat banyak-banyak amalan yang baik-baik, bagi jadi teman kawan kita, bodyguard kita. Amalan kita ni jadi bodyguard kita, jadi lampu cahaya dalam kubur kita, jadi rumah banglo kita, seluas kubur diluaskan oleh Allah Ta'ala. Amalan ni. Amalan juga jadi peguam bela kita, nak soalan mungkar nakir, dia tolong jawab. Kalau yang baik tadi tak boleh bantu kita, tak boleh luaskan kubur, tak boleh cahaya, habis. Akan berdepan sendiri dengan kegelapan, dengan sempitnya kubur, dengan azab, dengan pukulan malaikat mungkar nakir, penat, payah nak jawab, kan? Tak ada teman, duduk sorang-sorang, cacing dengan ulat, binatang dalam tanah je lah jadi teman kita. Na'udzubillah min dzalik. Tapi orang amal saleh, amalan dia baik-baik semua,
boleh jadi energi, tenaga, cahaya kubur, luas rumah, bodyguard dia, pengawal dia, peguam bela tolong jawab soalan munkar nakir, kan? Termasuk amalan, Masya Allah, cukup baik masjid-masjid yang teruskan amalan lepas isyak baca tabarak. Itu peneman yang paling kuat sekali dalam kubur, sehingga dia ugut Allah. Dalam hadis surah Al-Mulk, ugut Allah. Dia kata, ya Allah, kalau kau nak azab juga orang ni yang selalu baca aku tiap malam, maka lebih baik buang je aku daripada Quran. Buang je aku ni, tak usah, tak guna aku dalam Quran. Surah Al-Mulk. Itu ada hadisnya. Maka janganlah tinggal benda tu, Masya Allah. Jadi nak suruh kita bersungguh-sungguh. Yang kita bersungguh-sungguh jaga elok-elok ahli keluarga memang patut. Dan jaga elok-elok harta. Penat lelah kita, habis 24 jam tu mungkin 20 jam kita habiskan untuk harta kita. 3 jam je rehat sekejap, lepas itu bangun pergi pula. 20 jam tu penat untuk harta. Tapi bila mati, harta balik tinggal kita. Harta tu kan hak kita lagi dah. Hak isteri, janda kita yang tinggalkan, duda kita yang kita tinggalkan. Dia ambil, dia nikah lain, seronok dengan duit penat kita, dia nikah seronok lain, kan? Lepas tu ambil anak-anak pula, dia enjoy cara dia. Untunglah kalaulah harta anak pinak ahli keluarga yang dia tinggalkan sungguh-sungguh jaga jadi elok, menghantar masuk akaun dia pahala. Dia kubur, oh daripada anak Quran, sembahyang, doa, istighfar mai daripada anak dia. Ni untunglah. Harta dia tinggalkan, oh jadi harta wakaf dah jadi harta kebajikan dah jadi sedekah sana, buat kebajikan ni. Oh untung lah tu. Tak apalah penat dia untuk harta yang macam tu, kan? Tapi semua tu boleh tukar jadi amalan lah. Keluarga dia tukar jadi amalan, selamat. Harta dia yang banyak ni tukar jadi amalan, masuk my account pahala, selamat dia, kan? Hadis satunya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, syurga itu lebih dekat kepada seorang di antara kamu sekalian daripada sandal, kasut, tali kasut yang dia pakai. Jadi itu perumpamaan orang Arab kalau nak sebut dekat sangat, macam kasut tu. Kan kasut tak pernah lekang dari kaki kita. Itu perumpamaan. Kalau buat contoh tu nak sebut tu dekat sangatlah. Jadi begitu juga Nabi kata neraka pun dekat sangat. Senang orang tu nak masuk neraka. Nak masuk syurga pun senang, nak masuk neraka pun senang. Kadang dengan satu kataan je. Boleh jadi satu kataan tu Allah redha, Allah padam dosa dia semua, syurga dia. Satu kataan tu je. Saya selalu cerita dalam kuliah-kuliah ataupun dalam ceramah Maulid Rasul, ada satu kisah nama lelaki Matraf. Pernah aku sebut sini kan. Matraf ni dia ahli businessman. Bisnes lah zaman dulu, nak pergi kuda unta jauh sana ke Baghdad, sana ke Kufah. Bila sampai bandar yang dia nak beli barang tu, contoh pergi ke sampai Subang Jaya ke, dia tak cari kedai-kedai lagi. Dia parking tanya orang, ada tak kuliah pengajian hadis di sini? Orang kata ada kat masjid Al-Falah kan. Dia datang Masjid Al-Falah dulu, pergi masjid dulu. Masuk masjid duduk. Tujuan dia nak dengar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak salawat banyak-banyak. Ustaznya, gurunya sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya sebanyak-banyak. Duduk bersalawatnya. Kan? Jadi bersalawat ni tak dianggap riak, walaupun nampak macam riak. Macam nak menunjuk korang jalan pegang tasbih gini. Allahumma salli alaihi wasallam. Bagi tahu saya dah habis 1000. Kan? Salawat saya dah hari ni dah selesai 1000-2000 contohnya. Adakah dianggap amalan riak yang Allah tak catat pahala? Tak, tetap pahala. Tak macam amalan lain. Amalan lain duk menunjuk-nunjuk macam tu, habislah, tak ada pahalanya, kosong. Tapi salawat walaupun nampak menyeret, sebab tu salawat kita terpentas ke apa ke, dan kuat-kuat, ramai-ramai,
itu tak dianggap riak, tetap diterima oleh Allah Ta'ala bab salawat. Jadi dia ni matrah tadi masuk hanya nak salawat banyak-banyak kan. Dia selalu kadang-kadang salawat kuat-kuat, orang pun ikut salawat dia. Habis kuliah sadaqallahul azim, dia pun keluar, orang tanya tadi apa dia hukum tadi. Tak ingat, tak tahu, lebih kurang macam kita lah kan. Ustaz sadaqallahul azim, habis semua keluar pintu, tak ingat apa ustaz sebut dia tau kan. Jangan kata itu, kadang ustaz pun tak ingat. Ustaz sebut apa tadi hukum? Apa dia tak ingat? Okey. Tapi bila dia meninggal dunia, ulama wali Allah bermimpi dia. Macam mana kau lepas mati ni dalam alam barzah kau? Oh, dapat nikmat-nikmat syurga, taman-taman syurga, kubur aku baik semuanya. Heranlah, dia ni dulu bukanlah alim, bukan nampak solehnya, bukanlah banyak ibadah je pun. Bisnes kadang-kadang campurlah, bisnes campur-campur benda yang tak baik ni. Boleh jadilah. Tapi dia kata tak ada langsung sesaan, semua nyaman-nyaman baik-baik. Tanya dia, apa punca Allah bagi kat kau macam tu? Kerana sikap dia suka hadir di majlis salawat, nak banyakkan salawat. Minat dia tu, hati dia tu ada cintanya nak pergi tempat macam tu kerana Rasulullah SAW. Nak dengar lu hadis Nabi baru nak buat urusan bisnes dia kan? Kerana minat macam tu, Masya Allah, Allah ampun segala silap-silap dosanya, dapat taman syurga dia kan? Apa ni, begitu juga hadir di majlis maulid ni. Maulid ni banyak orang Wahabi mengatakan maulid ni adalah bid'ah yang dibuat oleh Syiah Fatimiyah pada abad ke-6 ke-7 di Mesir. Syiah yang mula buat, lepas tu kita tiru ni, kita jadi Syiah belakang, dia kata kan. Dia tuduh macam tu. Mana orang Syiah abad ke-6 tu mula buat maulid? Maulid ni ada semenjak zaman Nabi lagi. Apa makna Maulidur Rasul? Maulid ni kelahiran Nabi kan. Kelahiran Nabi maksud dalam majlis maulid tu ada salawat, ada zikir, ada cerita tentang Nabi, cerita akhlaknya ke, cerita kisah dia ke, ada kisah Nabi. Itu namanya majlis maulid. Zaman Nabi ramai sahabat-sahabat menceritakan Maulidur Rasul, walaupun tak bentuk mungkin macam kita buat, tapi dah ada benda tu. Contoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia sempat hidup dengan Nabi hanya 5 tahun. 5 tahun terakhir Nabi. Dia tak sempat nak duduk dengan Nabi di Mekah. Dia tak tahu pun apa berlaku di Mekah, kecuali dia banyak riwayat hadis daripada Abu Hurairah cerita tentang kelahiran Nabi hari sekian. Abu Hurairah mengatakan Rasulullah bersabda, malam kelahiran Nabi sekian. Nabi puasa Isnin kerana kelahiran. Pasal apa pula Abu Hurairah meriwayatkan sedangkan dia tak ada di situ? Dari mana dia dapat? Bukan langsung daripada Nabi. Dia dapat mungkin daripada sahabat lain, duduk berkumpul sahabat yang cerita, oh Nabi lahir sekian, malam kelahiran Nabi berlaku peristiwa macam ni. Nabi masa muda dulu peristiwa berlaku macam ni. Dia riwayatkan kan? Jadi berkumpul cerita dah tu, cerita kisah Nabi, kelahiran Nabi dan sebagainya. Allah sendiri yang mengajarkan maulid. Kan dalam Quran ada maulid tak? Ada Maulidur Rasul, maulid Nabi Isa dalam Quran. Kelahiran Nabi Isa, kelahiran Nabi Musa masa dia zaman kecil, kelahiran Nabi Yahya, kelahiran para nabi-nabi, banyak lagi kisah dalam Quran. Maryam, dicerita juga kelahiran Maryam dalam Quran kan? Salahkah kita nak cerita kelahiran Nabi? Oh tak, dia kata dak ni pasal khas 12 Rabiul Awal buat besar-besaran. Tak, kita bukan buat 12 Rabiul Awal je. Apalah nak buat Khamis malam ni, Khamis esok lusa ni kan? Bukan 12 Rabiul Awal, bila-bila kita buat. Nak cerita Nabi anytime kan? Tak mesti Rabiul Awal, Muharram pun kita buat maulid kan? Tak, kita tak khususkan cuma bila sempena tu. Macam hari merdeka, takkan nak tanam cinta patriotik kita kepada negeri ni 31 Ogos je, 16 bulan apa? September je. Dah bila-bila je. Tapi bila hari sempena tu, dia war-war lebih besar lah kan? Grand lah sikit kan? Itu je. Dan nak sebutnya tadi, Imam Hasanul Basri telah mengungkap kata-kata. Dia kata, kalau aku ada emas sebesar gunung Uhud, aku sanggup habiskan emas aku tu untuk buat majlis Maulidur Rasul.
Dia bila hidupnya? Dia abad pertama, dia lahir pada abad pertama di zaman Sayyidina Umar lagi. Dia lahir di zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Hasan Al-Basri. Dia lahir Madinah, tapi umur belasan tahun dah hijrah ke Basrah, sehingga orang duduk sana sampai wafatnya orang panggil dia Hasanul Basri. Basri itu Basrah lah. Kan? Imam Hasan Basri. Imam Ma'ruf Al-Karhi abad ketiga pertama hijrah. Kita kata ulama salafus salih, 300 tahun yang pertama. Ma'ruf Al-Karhi abad pertama ke abad kedua gitulah, saya confuse antara tu. Dia kata siapa yang hidupkan, panggil kumpul orang, buat majlis Maulidur Rasul, cerita tentang Nabi SAW, kumpulkan orang, mungkin buat makan dan sebagainya, faqad faza bil iman, tanda iman dia telah berhasil, berjaya, dia dapat iman yang kukuh. Kan? Begitu juga para imam-imam kita, ulama-ulama dan sebagainya. Jadi nak sebutnya perkataan mungkin dengan salawat sungguh-sungguh ikhlas jadi asbab syurga. Sebab tu tak mustahil cerita yang dikatakan wanita pelacur bagi minum pada anjing masuk syurga. Mungkin sebab satu perbuatan tu je Allah ampun segala dosa dia, syurga dia. Ini nak sebutnya Nabi kita tadi, syurga ni dekat dengan macam kasut dia, rapat dengan dia tu, dekat. Neraka pun dekat juga. Silap satu kataan boleh jadi neraka pula, silap satu perbuatan boleh jadi neraka juga. Kan? Jadi bersungguh-sungguhlah kita dengan jalan pintu ke syurga. Hadis ini dari Abi Firas Rabi'ah bin Ka'ab Aslami radhiyallahu anhu, khadim Rasulullah SAW wa min ahli Sufah. Dia ni ahli Sufah. Kita tahu ahli Sufah tadi tak ada rumah di Madinah, tak ada harta benda di Madinah. Duduk dia di Sufah tersebut, depan rumah Nabi, tunggu kalau orang sedekah makan, itulah makanan dia orang. Tak ada lah. Dia tak ada kebun nak usaha, dia tak ada apa, tak ada. Tapi mungkin dia orang ni orang kaya di Mekah, sebab dah hijrah tinggal Mekah, tinggal kekayaan, mai selai sepinggang, jadi miskin. Nak bawa kekayaan zaman kita boleh lah masuk akaun, pergi cocok mana dunia pun senang, kan? Jadi dia ahli Sufah radhiyallahu anhu. Kuntu, dia cerita pengalaman dia, aku dulu ni jadi jaga bodyguard kemah Nabi SAW dalam perang Ahzab atau perang Khandaq, perang Parit. Dia jadi bodyguard di pintu kemah Nabi. Nabi duduk dalam kemah, nak apa dia akan ambil, nak air dia pergi ambil air, nak slipper ke apa dia pergi ambil. Dia jaga depan pintu kemah Nabi. Fa'atihi, akulah yang membawa. Nabi kalau minta, fa'atihi, bawa mai pada aku, biwadu'in, bawa air. Dia menyiapkan air wuduk Nabi, hajat, keperluan apa semuanya, tugas dia. Tiba-tiba Nabi kata, salni, mintalah kepada aku. Minta, kau nak minta doa apa? Kau ada hajat apa, minta dengan aku akan doa, pasti tunai. Dan doa Nabi makbul, kan? Kita kalau duduk tang tu, Nabi offer doa, mesti doa kaya, doa kan, glamour, apa ni, macam-macam lah, doa keduniaan semata-mata, kan? Tapi apa yang dia minta, tengok, padahal dia sangat memerlukan kehidupan dunia dia. Rumah tak ada, harta tak ada, apa tak ada, semua duduk di Sufah tu je. Apa yang dia minta? Beliau bertanya, apakah tidak, dia minta, saya minta kepada Tuan, kepada baginda, agar saya dapat menjadi peneman, mengiring Nabi SAW dalam syurga. Minta yang tu je, nak jadi teman engkau dalam syurga ya Rasulullah. Dunia tak ingat langsung, nak minta duit ke, nak minta makan ke, tak ada. Nak minta teman dalam syurga. Kita tak pernah buat solat hajat tu. Solat hajat, main solat hajat. Pasal apa? Hajat apa Ustaz? Hajat nak supaya saya jadi teman Rasulullah dalam syurga. Tak ada orang buat hajat tu. Kena buat lepas ni. Minta, boleh minta ke? Boleh. Saya orang perempuan Ustaz, nak minta jadi teman Nabi. Boleh. Kan? Tak jadi teman di samping baginda Nabi, samping isteri Nabi. Kan? Perempuan, sesuai lah. Boleh minta. Saya minta kepada Tuan agar saya dapat menemani Tuan dalam syurga. Murafaqataka fil jannah.
Itu yang dia minta. Nabi rasa terkejut. Nabi tanya lagi, ada lagi lain pada tu? Ada lagi tak permintaan lain? Nabi bagi peluang dia kot nak minta hajat dunia ni, nak kaya ke nak apa semua tadi ni. Maka dia yang jawab, hanya itu saja ya Rasulullah. Tu je, nak minta yang tu je. Yang lain tak payah. Tak penting bagi dia yang lain. Yang tu lah penting sangat. Seolah bagi dia kalau dapat syurga pun belum seronok, belum dapat gembira kerana tak bertemu Nabi. Biar syurga dapat duduk sebelah Nabi, barulah gembira, barulah nikmat. Beliau bersabda, kalau macam tu Nabi kata, bantu aku untuk mudah dapat benda tu, nak jadi teman aku dalam syurga. Kau kena bantu sendiri, iaitu dengan banyakkan sujud. Bantulah saya untuk mengabulkan permintaanmu itu dengan memperbanyakkan sujud. Semahyang banyak-banyak, buat sunat banyak-banyak, ya? Dengan penuh ikhlas, mencari redha Allah, insya-Allah. Jadi kenapa Nabi suruh kait dengan sujud? Semahyang kan ada rukuk, ada berdiri baca Fatihah. Sebab apa sujud? Sebab sujudlah dalam semahyang ni anggota yang perbuatan yang paling Allah sayang, dan kedudukan yang paling dekat dengan Allah. Maka Nabi suruh kita minta apa segala hajat dalam sujud, silakan. Sebab tu kalau kita semayang, biar sujud tu lama-lama. Selalu orang buat hajat sujud 4 kali kan, rakaat pertama 2 kali, rakaat kedua 2 kali. Tapi dia lain pendek, last tu yang dia panjangkan. Boleh lah, tak masalah. Cuma alangkah baiknya kalau 4-4 tu jadi panjang, 4 sujud tu kan? Boleh buat lah. Sujud je antara rukun semahyang ada 2 yang panjang, iaitu berdiri dengan sujud. Yang boleh panjang, nak panjang lama mana pun. Kita nak sujud sejam pun boleh, tapi jangan tidur sudahlah kan. Ni sujud punya lama kita nampak, oi Pak Haji ni khusyuknya, tak bergenjak, tak bergerak, nyamuk wiung tak bergerak, tolak punggung dia berbang terguling, oh tidur punya, terlena dah. Jangan tidur lah. Memang suka tengah malam terlelap lah, lama-lama sangat. Kadang-kadang tak terlelap, saya terlupa berapa kali sujud dah. Sujud tu kali kedua dah, tapi kali pertama kot. Sujud lagi sekali, dah jadi 3. Bagi kita yang kita tak sedar, kita duk anggap itu kedua kot. Sah lah, tak masalah. Walaupun orang nampak, kau 3 kali sujud tu. Kalau kita percaya dengan dia, dia kata 3 kali sujud, batal semayang kita, kita kena buat lain. Senang kita tak usah percaya dengan dia. Kita dah buat 2 kan, kita dah buat 3, tapi kita anggap macam 2. Kita tak percaya dengan orang, kau bohong, kau nak kena aku aku baru 2 ya. Sah semayang kita kan. Kalau terlelap yang sikit, yang kira kalau orang cakap sebelah tu duk dengar lagi lah, tu tak batal. Tapi kau tidur sungguh sampai bunyi dengkur macam tu, memang batal lah semayang kan. Macam kita kadang menyengguk waktu duduk kan, duduk gitu-gitu, itu tak batal lagi. Sebab kira masih, otak kita masih berfungsi. Kalau yang tak ngeleng dia tu, tak bergenjak duk gini, itu meleleh, batal tu. Tidur. Banyakkan sujud. Kerana dalam sujud ni banyak. Jangan guna sujud semayang fardu. Kalau kita semayang seorang okey, nak sujud lama boleh. Tapi kita jadi imam, makruh hukumnya. Makruh yang bersangatan kalau kita sujud lama sehingga makmum gelisah belakang. Tak boleh. Jadi baca panjang pun tak boleh. Nabi larang. Nabi niat nak baca 1 surah 1 rakaat, surah Qaf. Nak habiskan 1 surah Qaf, semuka lebih je kan. Panjang juga tu. Tiba-tiba terdengar budak menangis belakang. Mengarung budak. Jadi Nabi tahu mak dia mesti gelisah pasal nangis. Jadi Nabi pendek-pendek, ringkas-ringkaskan. Baca dia pendek, sujud, rokok, sujud, dan pendek-pendekkan bacaan dia. Kerana memberi peluang kepada orang belakang. Begitu juga imam ni kena mikir orang belakang. Tambah masjid yang tepi jalan besar, kadang orang singgah sekejap nak naik, bawa kereta pula pergi urusan sana, urusan sini. Kalau dia buat ya lantak engkau lah, aku nak baca panjang, kau kalang kabut kau punya pasal ya. Itu hukumnya makruh, dibenci oleh Allah dan Rasul. Sehingga datang komplain ni, sahabat komplain,
datang pada Nabi, ya Rasulullah, kami makmum kepada satu masjid, tu imam kami Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi hebat. Mu'adz bin Jabal, dia baca panjang ya Rasulullah, sehingga kami rasa-rasa macam tak nak pergi semayang dengan dia, biar semayang di rumah sendiri ya, senang. Lama sangat kan. Nabi panggil Mu'adz mai sini, afattanu anta ya Mu'adz, Mu'adz, kau nak buat fitnah ke sehingga orang tak suka datang semayang Jumaat kan? Sebab semayang berjemaah kita kena ringkaskan kan? Tapi masjid-masjid kita insya-Allah tu kira ringkas lah tu. Jangan pula dia baca wadduha pun kata ustaz imam baca panjang. Baca apa? Wadduha. Allah. Wadduha pun panjang. Ini melampau kan. Alif lam mim sajadah tu pun kira okey, sederhana tu, taklah pendek tak panjang sangat. Ya ke ustaz? Satu surah tu. Tu kira sederhana sebab Nabi pernah buat. Cuma kadang-kadang tengok subuh kita dah 6.30, 6 suku, pernah 6 suku kan subuh kan, 6.20, 25. Bila azan tunggu qomat lagi 6.40 baru mula semayang. Kalau hantam alif lam mim sejadah dengan surah Al-Insan, hal ata 'alal insan, koi 7-5 minit baru habis. Orang nak pergi jabat, jadi kita kena meraihkan orang tu. Kan? Lainlah awal macam sekarang kayak awal lah kan. 6.55 dah azan, 5.55 dah azan. Pukul 6.10 dah mula semayang. Kalau panjang pun 6.30 okey selesai, sempat lagi lah kan. Kasratul sujud, banyak sujud. Jadi banyak sujud yang lama-lama nak doa tu biar yang sunat punya, bukan kita imam. Okey, an Abi Abdullah, hadis yang ke-13, Abu Abdullah, dan dipanggil juga dia sebagai Abu Abdurrahman Thauban maula Rasulullah SAW. Dia pernah jadi hamba Nabi SAW. Pernah jadi hamba yang Nabi merdekakan tak lama pun. Akhirnya Nabi merdekakan dia, Thauban. Radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar baginda Nabi SAW bersabda, alaika bikathratis sujud, hendaklah kamu perbanyakkan sujud. Masuk banyak sujud, banyak sembahyang. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajadatan, sekiranya kamu sujud kepada Allah satu kali sujud, rafa'akallahu biha darjatan, Allah pasti akan angkat darjat engkau satu darjat. Kan? Wa hatta anka biha khati'ah, terpadam satu kesalahan dosa. Kan? Jadi dengan banyak sujud, banyak sembahyang. Abi Safwan Abdullah bin Busaid Al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW khairun nas, sabda Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah man tala, siapa yang tol makna panjang, tol panjang, umruhu, umurnya panjang, umur. Baik orang ni baik, ya ke? Belum, tak cukup lengkap lagi. Panjang umur, wa hasuna amaluhu, panjang umur dan amalan pun baik-baik belaka, barulah manusia terbaik. Panjang umur, amalan buruk, manusia terjahat, terburuk. Tak sedar diri, umur dah berpuluh, 70, 80, duk maksiat sebatu lagi. Ini orang tak sedar diri, dibenci oleh Allah Ta'ala. Patut umur 40-an dia dah mula sedar dah, mula dah balik-balik daripada jalan sesat ni tu, mula dah kembali untuk bertaubat, ingat Allah, nak baiki amalan, nak banyakkan amalan dia. Dah mula dah 40-an tu kan? Dia dah boleh mengurangkan keinginan nafsu zaman muda dia. Zaman muda kan semua nak try semua kan? Bila umur 40 ni dah ada kesedaran sikit, dah ada matang dia. Jadi dah berubah-ubah jadi baik dah. Kalaulah 40 tak bertaubat lagi, mai 50 duk macam tu juga, menambah lagi maksiat dia, tak sedar diri lagi, sembahyang pun tak ingat lagi, tak pernah buat lagi, maka tanda tu takutlah kita bimbang penghujung dia tu ke jalan simpang yang jauh dah. Simpang nak pergi syurga, kona kot ni, dia dah kona tu, dia macam tu dah. Kemana hala dah dia pergi, nak patah balik susah dah, nak cari balik jalan yang betul ni susah, nak kena keluar sini susah. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah pada kawan-kawan, sahabat, jiran kita, umat Islam seluruhnya yang masih jauh daripada perintah Allah, masih tak ingat solatnya, tak ingat auratnya, tak ingat hubungan sesama muslimnya sama Allah Ta'ala.
Allahu Akbar. Kan? Jadi kalau itu berlaku mungkin anak kita ke, ni kekuatan ibu-ibu ni. Doa ibu ni hebat. Lebih kuat, lebih hebat daripada ceramah orang yang motivasi, pakar motivasi. Doa ibu mustajab. Ya? Tapi jangan, Nabi kata, malam yasta'jil. Orang yang berdoa jangan minta gopoh-gapah. Ya Allah bagi cepat, ya Allah cepat ni. Lepas tu kita doa dah, buat hajat, buat segala-gala, pergi Mekah doa, kan? Pergi Arafah doa, balik mai tengok anak macam tu juga. Malas aku nak doa. Aku doa macam-macam ni, Allah tak tunai pun. Tak nak doa lagi dah. Itu orang yang putus asa daripada doa dia. Ni Nabi kata jangan macam ni. Kalau minta sungguh-sungguh. Jangan nampak macam Allah tak makbul. Yakin pasti Allah makbul. Tu tak jadi lagi, hari ni tak jadi. Tahun depan mungkin jadi. Tahun depan tak jadi lagi. Mungkin waktu lepas kita mati baru jadi. Boleh jadi. Pasti Allah tunai punya. Kalau ibu ni doa sungguh-sungguh daripada lubuk hatinya. Ikhlas. Pasti. Yakinlah. Kan? Malah kata para ulama, doa si ibu ni lebih kuat, lebih mustajab daripada wali-wali Allah. Ibu untuk anak. Kalah bapa untuk anak, ibu lagi kuat doa dia. Kerana dia lebih penat jaga anak tu daripada mengandungnya, menyusu, melahirkan. Orang lelaki relax je dapat anak. Kan? Dah salin dah keluar dah. Itu je. Tidur habis sangat sakit orat, tidur kat bangku luar nak tunggu. Orang dah selesai pergi tengok anak. Yang merananya kan, ibu-ibu lah. Sakitnya teruk, maka dia lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Doanya lebih mustajab. Kan? Masya-Allah. Sebab tu mulut ibu ni jangan cakap yang tak elok dengan anak. Engkau ni nanti masuk neraka. Seolah itu jadi doa. Amin malaikat. Kan? Okey, hadis satunya. Jadi tadi ni orang yang umur panjang maksudnya dah diberi modal banyak, dia dapat modal. Modal dia banyak. Dia bijak pula guna modal berniaga bagus. Kan? Allah bagi lagi. Contoh kita kalau bagi, kan, orang tu miskin, kita kesianlah nak tolong dia. Bagi modal kat dia. Bagi stall kita sewa dengan majlis bandaran, sewa kita bayar. Stall kita beli bagi. Apa gas kita beli bagi, dapur beli bagi, pisang nak goreng pisang kita beli bagi, semua alat A sampai Z. Duit kita. Suruh dia duduk goreng jual je. Untung mik masuk poket dia. Baiknya kita ni. Bagi segala-gala. Tak tahu tak buat kerja pun. Tidur sampai pukul 11, 12. Itu bangun, malas nak buka kedai. Seminggu sekali je buka. Tak berniaga pun. Kan? Jadi kita nak tambah modal lagi tak? Nak bagi duit ke? Nak ambil pergi berniaga lagi. Tobat tak bagi dah. Takkan bagi punya, malas macam tu. Allah bagi modal umur panjang. Tiba-tiba malas nak buat amal ibadah, buat maksiat lagi, buat lawan Allah lagi, lawan Allah. Allah bagi modal kat kita. Kita lawan Allah, guna modal Allah. Kan? Allah pun tarik peluang, biarlah engkau sesat dalam neraka senang. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau kita bagi semua tadi stall dia, kita habis ribu-ribu, banyak ribu ni habis nak bagi dia berniaga ni. Dia berniaga bagus, rajin. Pagi petang dapat untung banyak. Wah, kita walaupun untung dia tadi boleh tambah perniagaan besar, tapi kita nak bagi lagi, nak sedekah pasal dia rajin. Tambah lagi, kita pun tambah lagi. Gitulah. Allah bagi modal, gunalah. Modal kita umur 50-an, 60-an, 70-an. Ni umur ni adalah modal yang paling besar. Di samping nikmat-nikmat lain lah. Jadikanlah modal tadi keuntungan amalan kita. Hadis satunya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menceritakan ghaba ammi. Saya baca terjemahan dia lah. Anas menceritakan kisah pak saudara dia dulu rasa menyesal kerana tak dapat ikut perang Badar. Walaupun tak berdosa, dia tak ikut perang Badar. Sebab perang Badar ni tak, pada awalnya bukan tujuan untuk pergi perang. Sebab tu sahabat yang tak ada kaitan dia tak pergi. Nabi pun tak kata tak pergilah. Pergi tujuan nak sekat Abu Sufyan, nak ambil balik harta Abu Sufyan. Abu Sufyan curi kat Mekah tu, harta para sahabat Madinah, Abu Sufyan curi. Nak sekat, nak ambil balik. Tak tahu pergi-pergi jadi perang. Berlaku perang besar. Sahabat yang Madinah tak sempat nak datang. Jadi Anas bin Nadar ni pak saudara.
Anak saudara nama Anas juga, Anas bin Malik. Yang keliru Anas bin Malik anak saudara pakcik dia Anas bin Nadar. Tu pakcik sebelah mak dia. Dia kata dia menyesal tak pergi perang Badar dulu tahun 2 Hijrah tadi. Faqala ya Rasulullah ghibtu an awwali qitalin, ya Rasulullah aku dulu tak ikut perang pertama dalam Islam yang engkau telah memerangi kaum musyrikin, dan aku berjanji la in Allahu ashhadani qitala musyrikin, kalaulah Allah bagi aku bertemu lagi dengan peperangan macam ni juga, perang dengan orang musyrik, aku akan tunjukkan diri aku untuk lakukan terbaik untuk Allah Ta'ala. Maksud dia nak menyertai perang dengan bersungguh-sungguh. Falamma kana yaum Uhud, tiba dah waktu perang Uhud, inkashafal muslimun, kaum muslimin pun berkumpul nak pergi perang. Faqala, maka dia kata, Allahumma a'tadir ilaika mimma sana'a haula, ya Allah, dulu ni aku minta maaf atas aku tak lakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang ni yang pergi perang Badar ni, yakni ashabah, para sahabat dia dulu penat lelah dah, rasa dah aku tak pernah pergi, ya Allah. Wa abra'u ilaika mimma sana'a haula, dan aku tak mau terlibat dengan orang-orang yang buat ni, sebab dia orang musyrikin. Aku dulu tak ikut yang ni, terlepas, dan aku pun tak nak ikut orang ni, tak nak dah. Aku akan lepas diri, tak nak ikut puak ni, sebab dia orang musyrikin, musuh. Aku tak nak bagi peluang pada dia orang, yakni musyrikin. Thumma taqaddam, kemudian dia terus maju ke medan perang. Fastaqbalahu Sa'du, tiba-tiba dia terserempak dengan Sa'ad bin Mu'adh, sahabat Nabi yang lain. Sa'ad bin Mu'adh ni pahlawan lah, anak muda baru 20-an, tapi memang Nabi sayang dengan dia kerana dia baru dapat Islam. Dia usaha kumpulkan orang kampung dia, Bani Mudar, kampung dia yang besar banyak, dia kumpulkan dakwah, ikut suruh masuk Islam. Dia baru sehari dua masuk Islam, dia kumpul orang kampung dia semua suruh masuk Islam. Dia orang berpengaruh, dia pemimpin masyarakat, muda lagi, baru 20-an, tapi hebat dia. Sehingga ramai, boleh dikatakan hampir 100% penduduk kampung dia terima Islam kerana dia. Nabi sayang dengan dia, sayang sungguh dengan Sa'ad bin Mu'adh. Dalam perang ni, maka Anas bin Nadar tadi yang berazam nak masuk medan perang, jumpa dengan Sa'ad. Dia kata, ya Sa'ad bin Mu'adh, wahai Sa'ad bin Mu'adh, Sa'ad bin Mu'adh, dia panggil, al-jannatu wa rabbul Ka'bah. Nunu, aku dah nampak syurga, demi Tuhan Kaabah, aku dah nampak syurga. Aku dah cium bau syurga belakang Uhud tu. Dia laung pada Sa'ad nak naikkan semangat. Bukan takabur, bukan riak. Dalam perang tak boleh tunjuk rendah diri. Nak pergi perang, saya tak pandai lah perang, kau nak serang-serang je lah. Ni apa ni? Tak ada langsung semangat. Dalam perang kena tunjuk macam sombong. Aku pahlawan, aku tak takut. Oi, ni dah ustaz ni semangat tang depan orang ni. Main perang kecut ni ustaz ni pun takut. Jadi dia masuk perang, dia kata, demi Tuhan Kaabah, aku dah dapat cium bau syurga belakang tu, aku nak pergi terus. Sa'ad tak sempat nak jawab. Tengok dia zong pecut masuk dalam medan musuh. Famastata'tu ya Rasulullah ma sana'. Aku tak mampu nak buat macam dia buat. Sa'ad ni pahlawan dah. Dia kata, aku tak boleh buat, ya Rasul, tak boleh follow apa yang dia buat. Dia terus lompat medan kelompok musuh tu, seorang-seorang tang. Itu lenyap dia. Hilang dah suara dia. Qala Anas anak saudara pula kata, Anas bin Malik, fawajadna bihi bid'an, kami jumpa dia setelah selesai perang, kami nampak tak kurang dari 80 tikaman kat badan dia. Ada dengan luka pedang, luka tombak, luka anak panah, kan? Masya Allah. Sampai muka dia ni hancur, tak ada muka dah. Orang tak kenal muka dia. Anas bin Nadar. Tu kesungguhan dia tu. Hancur muka, orang tak kenal. Sampai jumpa jenazah, orang tak perasan. Sahabat Nabi tak perasan. Ni macam pakaian orang Islam, tapi siapa orangnya? Tak tahu. Semua orang tak tahu ni siapa. Kan? Syahid. Wa wajadnahu qad qutil wa mathala bihi al-musyrikun. Dihancurkan oleh orang musyrik muka dia tu, sehingga tidak ada seorang pun yang mengenalnya, kecuali datang kakak dia, adik perempuan dia datang cek, nak cari abang dia mana. Cari-cari, orang kata tak jumpa Anas bin Nadar, tak tahu kat mana. Ada satu jenazah, kami tak kenal siapa. Adik dia pergi tengok dah ada cincin. Cincin ni cincin abang dia.
Ini betul lah Anas bin Nadar. Cam kerana cincin. Muka tak ada lah, hancur. Kena cincang. Masya Allah, sampai sahabat pun tak kenal dia lah. Dan mulianya syahid dia ni, sehingga Nabi jenazah tu ditanam di situ setelah 300 tahun peperangan Uhud. 300 ke 400 tahun lebih macam itulah berlalu. Dah beratus tahun ni kawasan Uhud tu banjir. Bila banjir, pasir-pasir dia tanah pasir, jadi jelus habis, nampak kubur, nampak jenazah. Maka kerajaan pada ketika itu nampak jenazah bergelimpangan, tapi tak pasti jenazah ni siapa punya. Sebab nak kata jenazah ni sahabat 300-400 tahun yang lampau, takkan masih macam ni. Nampak utuh lagi, kuat lagi. Darah mengalir cantik, merah, tak busuk, rambut panjang-panjang, macam masih hidup, macam baru semalam meninggal hari ni. Baru lagi, tak ada busuk langsung, malah darah mereka wangi. Nak pastikan ni sahabat yang 300-400 tahun ke, ataupun ada orang yang semalam dikumikan, ataupun 2-3 hari yang dikumikan. Panggil ulama datang mengecamkan. Antara bukti adalah kisah Anas bin Nadar, kerana cincin itu. Muka dia hancur, cincin dia masih ada kat tangan dia, dia ada lagi. Jadi orang yang mati syahid ni, apa yang ada pada badan dia, biar sekali. Baju-baju dia, cincin dia, baju besi dia, topi besi dia, tanam sekali. Hak dia. Itu kebanggaan dia di akhirat nanti, perhiasan dia. Termasuk luka-luka, lubang-lubang, tangan putus ke apa ke, itu bangga dia di akhirat, sehingga dia menjadi VVIP Allah Ta'ala. Datang dengan baju berdarah dan sebagainya. Anas bin Nadar, Masya Allah, Tabarakallah, radhiyallahu anhu. Fama, kecuali datang kakaknya, adik dia, barulah cam itu cincin jari abang dia. Qala Anas, Anas mengatakan, kunna nara au nadhunnu anna hadhil ayah, kami menganggap ayat Quran ni turun kerana dia, kerana pakcik dia, Anas bin Nadar. Apa dia? Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Sebahagian daripada kalangan orang mukmin ini ada lelaki-lelaki yang hebat, yang jujur tunaikan apa yang mereka janji dengan Allah dan Rasul. Dia janji kan, kalau ada perang lagi aku nak pergi, aku akan tunjukkan kesungguhan aku dalam perang. Dia buat sungguh, jujur dengan janji dia. Kan? Kita ni kadang-kadang berjanji macam-macam. Oh, saya kalau dapat projek ni, saya nak tolong masjid, nak tolong tu, dapat ni, nak bantu ni, dapat nantilah, guna dulu, kemudianlah invest dulu, kemudianlah bagi. Pula tak jujur dengan janji, pembohong dengan janji. Ini orang yang berjujur dengan janji dia. Jujur dengan janji dia, dia buat sungguh apa yang dia janjikan. Faminhum man qada, ayat dia tulis alaihi takat tu je, tapi sebenarnya sambung dia faminhum man qada nahbah, sebahagian daripada mereka tu yang tunai janji, dah berlalu dah berlaku dah. Janji nak buat tu dah buat dah. Wa minhum man yantazir, sebahagiannya belum sampai janji dia tu. Dia janji nak buat ni, belum sampai waktu dia lagi, tunggu masa aja. Ada orang macam tu. Di kisah Anas bin Nadar radhiyallahu anhu menunjukkan bahawa keprihatinan ahli keluarga Anas bin Malik, Anas bin Malik dan juga adik perempuannya sangat prihatin, sangat nak membantu Anas bin Nadar untuk pergi peperangan. Dan mereka tak jadi penghalang. Kalau nak buat benda yang amal soleh ni, tak jadi penghalang. Mereka lagi bagi dorongan untuk pergi dan sebagainya. Dan mereka rasa bangga bila keluarga mereka dah ada syahid tu. Rasa bangga, bukan sedih dan warning, lain kali kau jangan pergi macam pakcik kau, kan? Tak, rasa bangga syahid. Sebab tu apa yang berlaku di Gaza ni, Masya Allah, ibu-ibu ni anak dah mati, semua syahid, bangga, seronok, gembira, syukur, Alhamdulillah, ya Allah, kau dah ambil nyawa anak dia, dah syahid, seronok dia, kan? Sebab dia, mereka tahu nilai dia, mereka dah tunggu dalam syurga dah. Itu seolah dah tiket dah sebahagian untuk bawa dia yang masih hidup ni, bawa dia ke dalam syurga juga. Masya Allah. Okey, hadis seterusnya daripada Abi Mas'ud. Tadi kita dengar Ibnu Mas'ud, sekarang ni Abi Mas'ud. Abi Mas'ud ni orang lain. Ibnu namanya Abdullah bin Mas'ud. Ibnu tu terjemahannya anak lelaki kepada Mas'ud, namanya Abdullah bin Mas'ud. Yang ni Abi Mas'ud, bapa kepada Mas'ud.
Orang lain namanya Uqbah bin Amrin. Nama sebenar tapi orang panggil Abi Mas'ud. Al-Ansari radhiyallahu anhu Al-Badri, veteran perang Badar. Orang yang menyertai perang Badar. Selalunya sahabat yang menyertai perang Badar ni akan diletak Al-Badri di belakang dia. Satu pangkat kemuliaan. Radhiyallahu anhu qala lamma nazalat ayatu sadaqah, bila turun ayat tentang sedekah, kunna nuhamil ala zuhurina, kami tengah duk bawa barang belakang, duk tanggung barang. Ada faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsir, turunnya ayat tentang sedekah, duk tanggung barang ni, mungkin kurma ke apa ke, tiba-tiba turun ayat sedekah, terus bawa pergi ke tempat sedekah. Datang dengan membawa harta sebanyak-banyak untuk sedekah, bawa yang tanggung ni mungkin longgok semua, masuk bersungguh-sungguh dengar ayat Quran, terus buat. Kemudian orang munafik mengatakan bahawa orang itu riak. Memang kita macam tu, bila nak buat ni ada je orang cakap, eleh engkau nak menunjukkan orang, baik tak buat kan, eleh. Macam kalau benda tu benda baik, orang yang betul ikhlas, dia tak terkesan dengan cakap-cakap kiri kanan, sama ada orang puji atau orang hina, tak ada kesan apa, dia tetap nak buat. Itu ikhlas. Sayyidina Ali kata orang yang ikhlas ni tak memberi kesan antara pujian ataupun kejian, cacian. Orang puji, oh hebatlah engkau, dengan pujian tak menyebabkan kita jadi kembang, kita tetap relax. Orang hina, alah engkau ni riak lah, nak menunjuk ke orang, baik tu sabar lah, tetap kita buat selagi benda tu benda yang tepat, benda yang baik. Itu ikhlas. Nak puji-puji, nak hina-hina, engkau punya pasal, yang penting kita buat kan? Jadi mereka mengatakan bahawa orang munafik akan cakap riak. Dan ada pula orang lain yang sedekah hanya satu gantang, maksud sikit lah satu gantang, bagi macam nak pergi perang ni. Nabi sebenarnya cerita ni peperangan Tabuk. Nak pergi perang Tabuk, peperangan yang paling sukar, bekalan makanan sikit tak cukup kan, nak jalan 600 km jauh, tengah musim panas terik, lepas tu kurma pula masak lagi seminggu nak petik. Ni kalau pergi siapa nak petik, jatuh busuk itu je lah kan. Dia cabaran kuat, maka makanan tak cukup tadi, Nabi isytiharkan supaya catu makanan, kumpulkan makanan, sedekah, buat collection untuk orang lagi perang. Jadi ada sahabat miskin baru dapat upah satu gantang, satu cupak, ada yang satu cupak. Dengar-dengar Nabi apa tu? Oh, nak sedekah, nak pergi perang. Tengok kat tangan dia ada, baru dapat upah ni, nak balik, isteri nak makan yang ni, anak nak makan yang ni, malam ni. Tak apalah, dia kata esok boleh pergi kerja lagi, dapat tahan malam ni. Pergi sedekah ke Nabi. Sedekah banyak tu. Orang munafik kata, kau nak bagi banyak ni. Baik tu, saya bagilah. Apa kesan kau, orang nak pergi jalan jauh-jauh, kau bagi segenggam macam tu. Kan? Orang nak bina 7 juta punya masjid, kau bagi RM1. Baik tu, saya bagilah. Orang hina. Kan? Dan ada pula orang yang sedekah hanya satu gantang. Kemudian orang munafik mengatakan, sungguhnya Allah tidak membutuhkan kalau hanya satu gantang. Allah banyak ni tak beri kesan apa, Allah tak perlu pun sedekah kau banyak ni. Kemudian turun ayat Al-Quran yang artinya, alladzina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fi sadaqat. Ini surah At-Taubah. Orang munafik iaitu orang-orang yang mengejek orang-orang mukmin yang suka rela dalam sedekah, dan orang yang tidak dapat bersedekah kecuali dengan sekuat tenaganya. Maksud orang tu miskin, dia nak dapat benda banyak tu pun kerja pagi sampai petang, upah jaga kebun, cangkul semua, baru dapat upah banyak tu. Penat lelah dapat tu, dia sedekah banyak tu je kan. Orang munafik kutuk tadi, tapi dia orang tetap buat. Jadi orang yang suka mengejek-ngejek orang buat baik, walaupun baik itu yang kecil, itulah tanda munafik. Suka mengejek orang, kau nak buat banyak ni je. Jangan. Nabi kata, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu nak menghina perkara baik, walaupun benda tu kecil mana pun. Sekadar orang senyum pun jangan duk menghina. Apa senyum kan? Renyeh je macam orang Kedah. Jangan hina. Dia senyum tu baik, benda baik.
Sedekah kecil macam mana pun terima. Jadi orang munafik ni, dia tunggu tentu. Yang sikit sedekah tadi, secupak aja main kata, alah kau sedekah macam ni, Allah tak perlu pun benda ni. Kan, dia hina. Tiba-tiba datang Sayyidina Osman bin Affan, bawa mai 70 ekor unta. Belakang unta tu barang load penuh. Kan, sekali barang kali unta dia bagi. Banyaklah, dia antara yang terbanyak. Sayyidina Osman bin Affan. Sampai Nabi punya bangga dengan sedekah dia. Nabi kata, Osman takkan kena apa-apa kemudaratan di sisi Allah Ta'ala selepas ini. Tak ada mudarat, maksud tak ada, Allah takkan murka, takkan azab Osman ni. Kan? Hebat Sayyidina Osman bin Affan. Sedekah. Pak munafik tadi pun kutuk juga. Boleh berlagak nak tunjuk kaya konon. Bawa main harta banyak-banyak, tunjuk kat orang macam tu. Kan? Tunjuk macam tu pula. Itulah orang munafik. Seperti itulah kisah Luqman kan. Luqman dia tunjuk pada anak dia, sikap manusia ni tak pernah sunyi daripada duk ngutuk orang. Buatlah apa pun mesti ada orang kutuk kita. Kan? Dia naik keldai, ya cerita kan. Dia duduk atas, anak jalan bawah, orang kutuk. Apalah orang tua ni, tak kesian ke budak langsung. Tak sedar diri punya orang tua ni. Bagilah budak tu duduk atas, dia kecil lagi. Dia kata dengar tu, okey, sekarang kita ubah. Engkau duduk atas budak, dia jalan kaki bawah. Pergi lalu depan orang kata pula, apalah budak ni tak hormat orang tua langsung. Orang tua tu jalan pun kedek, bagilah dia duduk atas. Pula dah. Dia kata kau dengar tu. Sekarang kita nak buat apa? Kita dua-dua naik keldai. Dua-dua orang di atas keldai. Lalu pula depan orang, orang tua ni tak sedar diri langsung, berat, kesian ke keldai. Dua-dua orang duduk atas tu, keldai kecil je. Tak kesian langsung, apalah orang tua ni. Marah lagi. Kau dengar tu, apa dah kita nak buat? 3 kali dah. Kali keempat, kita dua-dua turun. Dua-dua jalan. Jalan pula, bodoh orang tua ni. Keldai ada tak mau guna. Penat jalan kaki. Tengok, part dah benar. Kita nak buat apa lagi? Tak ada cara dah nak buat lain, kecuali kita tanggung keldai. Kita tanggung keldai, tak buat lah. Itu je lah yang tak buat lagi. Kan? Itu manusia. Jadi kalau kita nak buat benda yang baik, kita tengok dari sudut hukumnya lurus, baik, teruskan. Walaupun orang cakapnya macam. Selalunya kita ni terkesan lah. Kadang-kadang kita terkesan dengan cakap orang. Nanti orang cakap apa? Nanti orang cakap apa? Tak maulah buat macam tu, nanti orang cakap apa pula? Selalu kita terkesan benda tu. Lainlah orang cakap apa tu, maksudnya nasihat orang, ulama nasihat tak boleh. Tu tak apalah. Kan, benda yang tak dibolehkan. Ala kulli hal, begitulah mujahadahnya para sahabat. Jadi nak cerita tadi, orang miskin tadi tetap buat kebajikan walaupun dihina, diejek dan sebagainya, tetap mereka tetap dengan pendirian amal mereka. Tetap. Itu masuklah hadis ini dalam bab mujahadah. Masya-Allah, tabarakallah. Dan akhir penghujung ayat ni Allah ugut balik pada orang munafik tu. Kami fayasharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Mereka mengejek sangat, Allah akan ejek mereka nanti. Mereka akan dikenakan azab yang sangat pedih dalam neraka. Jadi jangan kita mengejek kebaikan orang lain, menghina dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Ada satu hadis yang akan datang, kita habiskan tajuk mujahadah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi. Allah barik lana fi hadzal yawm, barik lana fi jam'ina hadza, barik lana fi qira'atina hadhihi. Waj'al hujjatan lana la 'alaina waj'al syafi'an lana yawmal qiyamati ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innakum taqabbal ya karim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.